sebagai homeless ialah individu yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan tempat tidur yang tidak mencukupi. Selain itu, gelandangan juga merujuk kepada individu yang menetap di kediaman yang sementara di mana kediaman tersebut disediakan oleh organisasi tertentu sama ada awam atau swasta. Akta Orang-Orang Papas 1977 Akta 183 yang diperuntukkan untuk menjaga dan memulihkan individu yang papas serta mengawal kultur raya yang terdapat di negara ini. Golongan gelandangan ini, kebanyakan mereka berusia dalam lingkungan 30 tahun ke atas dan rata-rata mereka adalah kaum lelaki. Lebih membimbangkan apabila semakin hari, bilangan gelandangan ini semakin bertambah dan mendatangkan beberapa kesan kepada negara. Justeru, terdapat beberapa punca mengapa individu tersebut menjadi gelandangan dan disertakan juga beberapa langkah menangani masalah ini. Sekarang, kita akan membicarakan beberapa faktor yang membawa kepada masalah gelandangan. Faktor yang pertama, ketiadaan pekerjaan. Tiada pekerjaan ini merupakan faktor utama yang sering dihadapi oleh kebanyakan gelandangan. Tiada pekerjaan ini menyebabkan mereka ini tiada duit, jadi mereka tidak mampu untuk menyewa kediaman disebabkan kos yang tinggi. Ada beberapa orang gelandangan yang sempat kami temubual. Mereka ini dihalau dari rumah sewa mereka kerana mereka tidak mampu untuk terus membayar sewa rumah mereka kerana mereka tiada pendapatan. Malah, ada yang membawa keluarga mereka termasuk anak-anak atau isteri dan tinggal di tepi-tepi jalan dan lorong-lorong kedai. Bukan hanya kediaman, tetapi golongan gelandangan ini bahkan tidak mampu untuk membeli keperluan asas seperti makanan dan pakaian baru. Selain daripada tak ada pekerjaan, segelintir daripada mereka sebenarnya mempunyai kerja tetapi pendapatan yang mereka peroleh itu tidak mencukupi untuk keperluan harian. Maksudnya pendapatan itu sangat rendah. Seperti yang kita sedia maklum, kos sara hidup zaman sekarang semakin meningkat. Untuk kelangsungan hidup mereka terpaksa berhutang. Tapi sebenarnya dengan hutang pun mereka tidak mampu untuk membayar kerana pendapatan mereka kecil. Jadi, sehinggakan mereka hilang tempat bergantung dan menjadi gelandang. Faktor terakhir berlakunya fenomena gelandangan ialah disebabkan oleh konflik keluarga. Sebagai contoh, seorang ibu melarikan diri dari rumah bersama anak-anaknya untuk mengelakkan insiden keganasan rumah tangga. Apabila golongan ibu sudah tidak berupaya untuk melawan, mereka memutuskan untuk keluar dari rumah supaya keselamatan diri dan anak-anak mereka akan terjaga. Tanpa sebarang sumber kewangan, gelandangan disebabkan faktor konflik keluarga akhirnya akan bergelandangan di kawasan awam. Golongan gelandangan ini sukar untuk meneruskan kehidupan jika tiada pengesahan cerai walaupun telah berpisah. Ini termasuklah proses untuk mendapatkan bantuan sebagai ketua keluarga dan sebagainya. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang kesan isu gelandangan di Malaysia terhadap masyarakat. Kesan yang pertama ialah masalah kebersihan. Hal ini dikatakan demikian kerana gelandangan tinggal di tempat yang kurang bersih seperti di tepi jalan raya dan di perhentian bas. Kesan yang kedua ialah masalah kesihatan. Mereka berpotensi menghadapi penyakit jangkitan seperti hepatitis A dan B serta tuberkulosis. Sebagai contoh, jika salah seorang gelandangan menghadapi penyakit ini, gelandangan lain yang tinggal berhampiran dengannya kemungkinan akan menghadapi penyakit ini juga. Kesan yang terakhir ialah imej masyarakat dan negara akan terjejas. Sebagai contoh, gelandangan yang tinggal di perhentian bas akan memberikan kenangan buruk kepada pelancongan yang melancong di negara kita. So inilah untuk ialah kesan kepada orang gelandangan. First, kesihatan yang lemah akan menjadikan sebagai kesan daripada masalah gelandangan. Penyakit mental yang serius akan mengganggukan keupayaan seseorang itu untuk menguruskan aspek kehidupan seharian seperti penjagaan diri dan pengurusan diri.
Contohnya, orang gelandangan akan menghadapi isu kesihatan yang teruk kerana mereka tinggal di dalam persekitaran yang tidak bersih seperti di bawah jambatan, tempat terbiar dan lain-lain. Ialah keselamatan gelandangan juga akan terjejas. Mereka tinggal di tempat yang tidak mempunyai perlindungan. Contohnya, hujan, panas dan penyakit. Ini akan meningkatkan risiko kematian. Yang pertambahan informasi, baru-baru ini adalah COVID-19. So, COVID ini akan memberi impak kepada orang gelandangan kerana penyakit ini dapat merebak dengan mudah antara yang berada dalam jarak yang rapat atau melalui batuk dan bersin. Golongan gelandangan akan menjadi sasaran yang mudah untuk mendapat penyakit ini. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai kesan gelandangan terhadap negara. Gelandangan yang lazimnya dilihat seperti manusia yang tidak terurus menyebabkan orang sekeliling yang melihatnya memandang serong terhadap mereka dan juga menilai mereka ke arah sudut yang negatif. Perkara ini telah menyebabkan pelancong menjadi kurang selesa untuk datang melawat ke Malaysia disebabkan oleh kadar gelandangan yang agak ramai. Justru, hal ini akan menjejaskan sedikit sebanyak ekonomi negara kita. Untuk menangani masalah gelandangan di Malaysia adalah yang pertama, pihak berkuasa ingin menyediakan tempat untuk mereka berehat atau berteduh sementara waktu. Yang kedua, pihak kerajaan atau NGO ingin menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan ini, seperti menghadkan kemasukan pekerja asing dengan memberi peluang pekerjaan kepada golongan ini. Seperti yang kita tahu, golongan ini tidaklah mempunyai pelajaran yang tinggi atau kemahiran yang lebih. Jadi, Langkah seterusnya, tindakan penguatkuasaan undang-undang perlu dilaksanakan di mana pihak berkuasa perlu membuat rondan di tempat yang menjadi tumpuan golongan gelandangan dan mengenakan tindakan undang-undang terhadap waris yang mengabaikan ahli keluarga mereka. Tindakan tegas dan berterusan ini berupaya mengurangkan masalah kewujudan golongan gelandangan di negara kita. Selain daripada itu, pihak berkuasa boleh mengadakan khidmat masyarakat seperti program pemulihan, bantuan kewangan dan pemakanan sihat kepada golongan gelandangan. Tambah pula, pihak pengurusan juga boleh mengadakan kempen motivasi, bimbingan dan kaunseling kepada mereka untuk mengubahkan sikap dan mentaliti mereka supaya mereka dapat berdikari menyesuaikan diri dan bergaul dengan masyarakat. Bukan itu sahaja, mereka juga akan mendapatkan bimbingan dan dorongan untuk memperoleh pekerjaan untuk memula kehidupan baru. Secara keseluruhannya, sebagai masyarakat yang prihatin, kita perlulah bersama-sama berganding bahu dalam membantu golongan gelandangan agar kehidupan mereka terpelihara. Antara contoh aktiviti yang boleh dilakukan untuk membantu golongan gelandangan ialah memberi makanan dan keperluan asas kepada mereka untuk membantu meringankan keperitan hidup dan beban yang ditanggung mereka. Selain itu ialah menyediakan perkhidmatan menggunting rambut secara percuma dan bermain beberapa permainan untuk menghiburkan mereka. Namun, apa yang paling penting dalam menangani isu gelandangan ialah peranan yang dimainkan oleh keluarga. Jika setiap keluarga memainkan peranan mereka dengan sebaik mungkin dan memberikan sokongan yang diperlukan, maka tiadalah mereka yang mengalami eksklusi sosial.